أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat semula kita bertemu untuk menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siri yang kedua dengan mengambil faedah daripada Kitabul Arba'in fi Mabani al-Islami wa Qa'idil Ahkam, atau yang lebih dikenali sebagai Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'un An-Nawawiyah, yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang besar, iaitu ulama yang terkenal di sisi mazhab Syafi'i. Baik, untuk pagi ini, untuk majlis yang keempat, untuk majlis kita yang keempat merupakan sambungan daripada majlis yang ketiga pada pagi tadi selepas subuh, iaitu kita mula memasuki mukadimah ataupun kata pengantar yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebelum beliau rahimahullah mula memasuki dengan meletakkan hadis-hadis daripada awal hadis yang pertama sehinggalah hadis yang terakhir, iaitu hadis yang ke-42. Baik, kita sambung khutbatul kitab, di mana pada pagi tadi kita berhenti pada ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu pada pada ayat yang terakhir ataupun perkataan yang terakhir, iaitu wa khalaiqu la yuhzauna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, iaitu dan ramai lagi para ulama yang tak terhitung bilangannya dari generasi awal dan generasi akhir yang menyusun arba'in. Jadi Imam Nawawi rahimahullah turut ingin memberikan sumbangan jasanya di dalam memuliakan hadis-hadis Nabi SAW, berkhidmat pada hadis Nabi SAW dengan mencontohi para ulama sebelumnya. Lalu apa kata Al-Imam An-Nawawi seterusnya? Baik, kita akan lihat sambungan daripada mukadimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Abid Al-Wari'u Nasiruddin Mufti Asy-Syam Zul Fadl Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihah. Ini kita guna kitab ni. Jadi dia mulakan dengan mukadimah dengan ucapan, iaitu menyebut tentang
ucapan daripada Imam Nawawi rahimahullah dengan gelar-gelarnya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Baik. Jadi kita ringkas saja. Qala al-musannif rahimahullah, yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qadis yatakhartu Allah Ta'ala fi jam'i arba'ina hadithan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lami wa huffazil Islam. Dan sesungguhnya aku telah beristikharah, istakhartu, istikharah kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, fi jam'i, dalam mengumpulkan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah sebelum nak kumpulkan hadis, dia beristikharah terlebih dahulu, fi jam'i arba'ina hadithan, untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berjumlah 40. Iqtidaan, sebagai mengikuti. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ni buat atas dasar apa? Ada contoh, ada teladan. Inilah akhlak mulia para ulama. Mereka berbuat sesuatu, yang pertamanya tengok pelajaran penting daripada statement ataupun kenyataan Imam Nawawi rahimahullah ni, iaitu lesson learn daripada statement kenyataan ini adalah untuk melakukan sesuatu perkara yang baik, apatah lagi perkara itu ada kaitan dengan agama, dan apatah lagi perkara yang berkaitan dengan agama itu akan disampaikan, disebar luaskan kepada orang lain, orang ramai. Maka sudah tentulah pertamanya bagi orang-orang yang terlibat di dalam penulisan, khususnya apatah lagi berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW, hendaklah dia memiliki sifat apa? Ekstra hati-hati. Sangat berhati-hati, sangat teliti, jangan asal tulis. Itu yang pertama. Yang keduanya, hendaklah dia memohon petunjuk daripada Allah. Kerana apa? Kerana itu menandakan tanda kita ikhlas kerana Allah. Sebab itu kita sebut di antara karamah Al-Imam Nawawi rahimahullah ni, sehingga menyebabkan kitab-kitab dia sampai saat sekarang orang sangat berhajat dan mengambil faedah kerana keikhlasannya. Dan di dalam awal mukadimah ini contoh bukti nyata, iaitu dengan memohon petunjuk, istikharah daripada Allah. Sebab apa? Padahal nak himpunkan 40 hadis saja, sikit aja 40. Betul kan? Pejam mata je Imam Nawawi rahimahullah, letak pen je, sekejap je jalan. Tapi betapa adab yang sangat agung. Sebab apa? Sekarang Imam Nawawi rahimahullah sedang berinteraksi dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Jadi seorang itu hendaklah memiliki sifat teliti, ekstra. Sebab apa? Bila nak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW ni, ada adabnya. Seolah-olah kita sedang berinteraksi dengan Nabi SAW secara nyata. Itulah adab yang agung yang dicontohkan oleh para ulama, seperti yang kita sedang pelajari. Sebab tu bila kita pelajari kitab-kitab para ulama ni, kita bukan hanya mengambil ilmunya, tetapi kita juga mengambil teladan akhlak mereka itu dalam berinteraksi dengan ilmu, supaya kita meraih seperti mana yang mereka raih. Ini penting adab ini. Jadi Imam Nawawi rahimahullah memberikan contoh yang sangat agung kepada kita. Yang pertamanya, khusus apabila berinteraksi dengan hadis, kena ada ekstra hati-hati. Yang keduanya, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Khawatir niat yang baik saja tak cukup, tapi mesti dilakukan dengan betul, dengan benar. Dan semuanya tak dapat kita lakukan la haula wala quwwata illa billah. Ada orang menulis kitab banyak, berpuluh-puluh, ratus, tapi kemudian harinya satu pun kitab dia orang tak ambil manfaat, bahkan hilang dalam lipatan sejarah. Sama ada hilang terus, pupus, ataupun berada sebagai manuskrip yang tak ada satu manusia pun menulis kepadanya. Nampak tak? Tapi ada ulama kitabnya tersebar di seluruh dunia, pemiliknya dah meninggal lama dah, tapi namanya disebut-sebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, qala al-Imam Bukhari rahimahullah. Begitulah banyak. Ini tanda-tanda karamah yang paling mulia bagi seorang ulama, iaitu kemuliaannya ada dengan ilmunya memberikan manfaat bagi generasi yang datang sesudahnya. Jadi ini adalah adab yang agung. Sebab apa kita kena perlu teliti dengan hadis-hadis Nabi SAW? Sebab Nabi SAW memberikan peringatan kepada umatnya. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu min nar. Falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atas namaku, secara mudah-mudah je masuk hadis. Hadis ni boleh, hadis ni sahih, tak sebut hadis ni Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, bila cek rupanya la aslalahu, parah sekali, tidak ada daripada Nabi SAW langsung.
Ya, perkataan siapa dah yang dia ambil. Jangan jadi seperti orang kata timbul lain, pengumpul kayu api di malam hari. Ya, pakai ambil, pakai pegang. Yang mana yang pegang rasa kayu api, ambil. Silap dia pegang apa? Ular. Kalau jengking. Ya, ataupun lipat yang bisa. Mati dia. Ini membinasakan dia. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah. Hendaklah dia persiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Jadi berdusta kepada Nabi SAW tak sama dengan berdusta pada manusia selain Nabi SAW. Walaupun dusta dosa besar betul kan? Tapi Nabi SAW sebab apa? Ya, authorized person oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan agama. Tiba-tiba kita sandarkan itu pada ucapan Nabi SAW. Ini pendustaan yang dilarang, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Pelajari ketelitian. Betapa waraknya, betapa tawatuknya, betapa hazarnya. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah beri contoh pada kita. Jadi, iktidaan biha ula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Jadi, Imam An-Nawawi rahimahullah ni mohon pada Allah istikharah, menunjukkan kesungguhan, keikhlasan dan harap petunjuk daripada Allah supaya nanti Allah bagi ilham hadis-hadis yang akan dimasukkan itu adalah hadis-hadis yang benar, yang memberi manfaat. Dan Allah makbulkan ya doa permohonan Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah sebut iktidaan biha ulai, iaitu sebagai mengikuti jejak langkah mereka. Mereka siapa? Iaitu a'immatul a'lam. Ya. Para imam, para pendahulunya yang sangat berilmu, para alim ulama. Siapa mereka itu? Tadi kan dah sebut dah. Ya, sebelum tu dah disebut. Ya, ramai sekali para ulama yang menyusun arba'in. Seperti apa? Abdullah Al-Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, ya, dan Al-Hasan bin Sufyan dan seterusnya. Ramai kan? Jadi Imam Nawawi rahimahullah mengambil faedah daripada para ulama-ulama pendahulunya, ya, wa huffazil Islam, dan para hufaz, ya, Islam. Jadi para ulama yang menjaga agama. Ya, hufaz mereka itu sebab apa? Ilmu mereka itu di dada. Juga di kitab-kitab yang mereka wariskan. Masya Allah. Jadi teladan tertinggi yang kita jadikan contoh adalah para ulama alim Rabbani. Alim yang berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, iaitu mereka yang ikhlas untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi pelajarannya apa? Iaitu ya, mengajar kita tentang ketelitian. Jangan ilmu tak cukup, kajian tak memadai, berani dia nak tengah pendapat dia. Ya, apa akibatnya? Mudarat. Bukannya untuk dia, untuk orang lain. Sesat lagi menyesatkan. Datang mudarat, membinasakan dirinya. Ni disiplin yang perlu dipegang. Jangan kita masuk sesuatu yang kita belum ahlinya, yang belum menguasainya. Ya, contoh, setiap disiplin ilmu itu ada ahlinya, betul kan? Doktor, kita yang tak doktor ni nak jadi doktor, boleh tak? Bagi petua tu, bagi resepi tu, bagi itu ini. Apa jadi? Sakit tu, silap mati dia. Itu contoh dalam urusan dunia pun kita faham. Tapi ramai sekali orang yang memasuki ya jurusan yang bukan jurusannya, iaitu yang berkaitan dengan agama. Ya, hendaklah mereka sedar diri. Ya. Baik, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seterusnya, wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazin, ya, jawaz al-amali bil hadits dhaif fi fadailil a'mal. Dan ya, kata Imam Nawawi sesungguhnya telah sepakat, telah bermuafakat, bersetuju ya para ulama ala atas jawaz, bolehnya, atas bolehnya atau atas kebolehan untuk ya al-amal, untuk beramal bil hadits dhaif, dengan hadis-hadis dhaif. Dalam apa? Dalam jurusan fadail a'mal, keutamaan amal-amalan. Amal ni dapat ganjaran itu, ganjaran ini. Ya. Tapi di sini ada kritikan oleh para ulama. Statement Imam Nawawi rahimahullah ni ada kritikan. Apa kritikan dia? Iaitu ya, sebenarnya ulama tak sepakat. Yang mana? Yang ni wa qad ittafaqa al ulama ala jawaz, ya, iaitu telah bersepakat para ulama akan bolehnya, harusnya untuk beramal dengan hadis dhaif dalam fadail a'mal. Ya, hadis dhaif. Jadi sebenarnya Imam Nawawi rahimahullah di sini dikritik oleh para ulama. Ya, dia sebut ittifaq tu sepakat, maknanya tak ada satu pun yang tak setuju. Sebenarnya di lapangan ada ulama yang tak bersetuju. Ya, dalam mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam fadail a'mal. Ya, tapi sebelum kita nak jelas tu dulu, ittifaq tu kita terangkan dulu apa makna hadis dhaif. Secara ringkas, ni nak kena faham. Ya, jadi kita belajar sebenarnya dalam ilmu mustalah hadis. Hadis dhaif lawan dia hadis apa? Hadis sahih. Kita faham dulu secara ringkas. Hadis sahih ni apa?
Tak ada whiteboard. Kalau tidak boleh kita tulis. Hadis sahih ni secara definisinya adalah, secara lughahnya adalah selamat daripada sebarang kecacatan. Ya. Jadi yang benar, yang betul ataupun yang sihat. Sahih kan tu. Tapi secara definisinya adalah iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi-rawi yang adil dan dhabit. Ini ringkas, bukan nak urai detail sebab ada perincian belajar ilmu mustalah hadis. Ya. Ya, rawi-rawi yang adil dan dhabit secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, sanadnya adalah bersambung, muttasil. Daripada A ke B, B ke C sampai kepada sahabat Nabi SAW sampai ke Rasulullah SAW. Jadi sanadnya bersambung. Tidak ada terputus. Ya. Dari awalnya sampai akhirnya. Ya. Jadi itu yang ketiga. Satu adil, dhabit. Yang ketiga adalah apa? Muttasil, sanad. Sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak ada syaz. Ya. Tidak ada keanehan di situ. Ini ada huraian lah, tapi kita bukan nak hurai di sini. Dan tidak ada illah fadihah, iaitu penyakit yang tercela. Kalau penuhi syarat tu, maka dia hadis sahih. Maka dia boleh diamalkan dalam apa saja. Dia sebagai dalil dalam pelbagai jurusan keagamaan. Baik, sekarang yang kita nak kaitkan di sini adalah iaitu jawazil amali bil hadis dhaif. Apa makna hadis dhaif? Dhaif artinya apa? Lemah, tak kuat. Macam kita lah, ada dhaif. Saya seorang yang dhaif, tak mampu. Badan nampak sihat tapi sebenarnya tak kuat. Badan je satu tapi tak kuat. Dia dhaif. Tahu kan lemah? Dhaif. Ya. Jadi menurut istilah pula, hadis yang tidak memenuhi tadi syarat-syarat hadis sahih atau hasan, ya, itu mudah. Jadi lawanlah, dia lawan, opposite. Ya. Kedhaifan itu datang daripada dua jurusan. Hadis dhaif ni. Hadis dhaif ni very kompleks dia. Nanti pembahagian dia banyak sekali. Jadi dalam Facebook iklan kuliah tu, dia disertakan diagram yang saya ringkaskan, saya buat simplified, boleh tengok. Dalam pengumuman untuk kuliah yang sekarang ni, lihat di situ ada diagram, dibagi dua. Hadis, ilmu dirayah dan riwayah dalam bentuk ilustrasi. Dalam bentuk PowerPoint. Boleh tengok situ. Itu belajarnya di mana? Perinciannya dalam mustalah hadis, tapi telah disimpulkan, simplified. Ya, ringkas. Ya, at least itulah sebagai asasnya. Adapun di situ ada perincian. Ya. Yang pertama, hadis dhaif ni dia berlaku sebab apa? Putus sanad. Sanad dah terputus. Daripada putus sanad itulah nanti macam-macam datangnya istilah-istilah hadis. Ya, seperti apa? Hadis nanti dikenali sebagai hadis mu'allaq. Ya, macam-macam lah dalam ilmu hadis ni. Ilmu hadis dhaif ni banyak cabang dia. Ya. Hadis apa? Contoh, hadis mu'allaq. Ya, hadis maktub, hadis mauquf, hadis marfu', macam-macam. Ini ambil masa untuk belajar. Tapi ya, menarik belajar tentang hal ini. At least kita ada basic. Dengan itu senanglah kita nak timbang. Penceramah-penceramah yang menyampaikan kuliah tu kita boleh filter. Ilmu ni boleh diajar pada masyarakat. Sebab dia tidak sulit. Dan sebagai basic, dia mudah. Ya. Tu. Yang keduanya adalah kelemahan para perawi. Perawi yang tadi. Kan syarat hadis sahih, perawinya apa? Perawi apa? Adil dan dhabit, kuat ingatan. Ya. Kalau perawi itu penipu, dia tipu. Ya, dia dengar hadis padahal tak dengar pun. Boleh cek nanti. Kamu jumpa tak dia? Ini berapa telitinya para ulama menyusun kitab-kitab rijal. Biografi setiap para perawi hadis. Ya, jadi terputus sanad tu nanti akan datanglah banyak jenis-jenis hadis. Cukup dekat tu. Ya. Jadi hadis dhaif ni, ya, para ulama sebenarnya tidak sepakat. Ya, para ulama tidak sepakat. Ya. Di antara mereka itu yang tidak sepakat seperti contoh apa? Hadis dhaif. Ya. Tak sepakat. Ada perincian, dia ada perincian. Ya, dhaif yang bagaimana tu yang boleh diamalkan? Dalam situasi apa? Ya, contoh Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Iza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Imam Syafi'i rahimahullah kata, ya, kalau hadis itu sahih itu mazhab aku. Maknanya apa? Kalau yang dhaif bukan. Tu. Ya, banyaklah disebut di dalam di dalam perbahasan mereka menyebut contohnya mazhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abdul Rahman bin Mahdi, Ibnu Madini, Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ya, Ibnu Hazmin, Ibnu Abdul Bar dan lain, mereka semua tidak membolehkan pemakaian hadis-hadis dhaif secara mutlak. Ya. Ya, meskipun hanya untuk fatwa amal dan lain-lain. Sebab apa? Sebab ini sebagai salah satu daripada adab.
Jadi para ulama menyebutkan ya, yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif untuk fadhil amal atau dalam urusan targhib wa tarhib, iaitu dalam memberikan motivasi dan juga ancaman. Ya, apa maksud mereka itu? Ya, apabila telah datang nas yang sahih, maknanya hadis sahih dah ada dah dalam bab tu. Ya, secara tafsir, terperinci yang menetapkan sesuatu amal itu. Ya, sama ada wajib atau sunat atau haram atau makruh. Ya, kemudian datang pula hadis dhaif. Ya, yang ringan kedhaifannya. Hadis tu mesti syarat dia apa? Ringan kedhaifannya, bukan dhaif berat. Ini bukan senang ni nak tahu ni. Melainkan orang yang ahlinya. Orang yang ahlinya, bukan sebarang orang, bukan sebarang ustaz. Ni orang yang ahlinya. Ya, yang menjelaskan tentang keutamaan ya hadis tu yang ringan kedhaifannya, yang menjelaskan tentang ya fadail. Asalnya dah ada hadis sahih dah. Hadis sahih tu dah terangkan dah. Faham? Hadis dhaif ni datang untuk support aja. Padahal tak berhajat pada dia pun. Sebab sahih dah cukup. Sebab kita telah dicukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Cuma ulama kata sebagai untuk tambah semangat. Sebab dia targhib wa tarhib. Ya. Tu. Ya. Jadi dengan syarat dia adalah dhaif yang ringan. Jadi apatah lagi kalau yang maudhu yang palsu lagi tak boleh pakai. Dan ini juga banyak bertebaran di meja-meja para penceramah. Sebab apa? Dia tak belajar disiplin ilmu hadis. Ni masalah. Ya, pakai sampai aja. Bila orang-orang yang menguasai ilmu hadis cek, dhaif, palsu, la aslalahu. Ya, dia ucap hadis pun cara yang salah. Tu ada disiplin. Jadi yang dimasukkan oleh para ulama boleh beramal dengan hadis dhaif ni dalam jurusan ini. Ya. Itulah yang disebut kebolehan mengamalkan ya hadis-hadis dhaif untuk keutamaan amal, targhib dan tarhib. Dan itu juga nanti yang akan disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tengok ni kita sambung sikit dulu. Ya. Tengok tadi Imam Nawawi rahimahullah kata apa? Ittifaq. Tapi ittifaq tu sebenarnya tak benar. Ya, sebab ada ulama tak bersetuju. Bila tak bersetuju ulama walaupun satu walaupun dua, maka itu bukan ittifaq. Ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil hadits dhaif fi fadailil a'mal. Ya. Tadi dah dikritik. Ni bukan saya yang kritik, membawa kalam ulama yang kritik. Ya, dalam penjelasan ini. Barangkali kita boleh lihat pada dalam kitab ya Jawami'ul Jami'ul Hikam. Allah, kitab apa namanya? Mana kitab? Betul. Dalam kitab ni. Ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Boleh ya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nanti ada masa kita tengok di situ. Ya. Ni perkataan yang paling penting sekali di sini. Sebab Imam Nawawi rahimahullah seorang yang pakar hadis. Ya, pakar dia. Ni Imam Nawawi rahimahullah sebut sini. Wa ma'a haza falaisa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Ya, dan bersamaan dengan ini wa ma'a bersama. Hadza dengan ini bersama dengan ini. Tadi datang ke hadis tu. Ya, falaisa ya aku tidak ya i'timadi berpegang bertamat dengan benda tadi tu. Ya, itu ittifaq tu tak. Ala hadzal hadis. Aku tak bergantung pada hadis-hadis yang dibawa tadi tu. Hadis dhaif. Ingat. Keutamaan 40 hadis tu kan? Beberapa hadis. Aku tak bergantung pada hadis tu. Hadis tu dhaif. Dan Imam Nawawi mengiktiraf bahawa hadis tu dhaif. Cuma Imam Nawawi rahimahullah bawa kalam para ulama yang mengatakan ittifaq sebenarnya tak tepat. Ya. Tu. Lalu apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Aku tak bergantung pada hadis dhaif tu. Cuma nak bawa tu sebagai keterangan. Sebab hadis tu masyhur. Orang gunakan dalil sebagai sebab apa dikumpulkan arba'in tu 40 nama dia. Tapi hadis-hadis tu semuanya adalah hadis yang dhaif. Jadi hadis dhaif boleh jadi dalil tak? Tak boleh. Tu tak boleh jadi dalil. Ya, jadi tapi Imam Nawawi rahimahullah datang dalil lain. Yang ni yang dia pegang. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Bahkan ya, aku berdasarkan kepada apa? Berpandu kepada apa? Yaitu hadis sabda Nabi SAW, yaitu ya hadis sahih. Apa dia? Al-hadis as-sahih, yaitu liyuballighi ya, liyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Ini hadis sahih. Yaitu hendaklah orang-orang yang hadir atau yang menyaksikan daripada kamu menyampaikan kepada yang tidak sampai hadis ini. Maknanya apa? Kan sama semakna dengan hadis lain. Balighu anni walau ayat. Jadi Nabi SAW pesan, siapa yang duduk dengan Nabi SAW dengar hadis, nanti kamu sampaikan pada orang yang tak ada. Itu jadi menjadi pengajaran apa penting sini. Bila kita ada ilmu, sampaikan.
Ya, sekarang media untuk penyampaian sangat mudah. Ujung jari. Buat kita punya Facebook account, kita tulis itu hadis-hadis Nabi SAW. Comply dengan requirement, dapat pahala. Tulis saja dah dapat pahala lah. Nampak tak? Itu namanya ya mendengar dan berbuat. Kita selalu sebut dulu kan dalam kuliah Kitabul Jami' Bulughul Maram. Ending ni kita apa? You cannot change just by listening, you only can change just by doing. So just do it now. Inilah dia hadisnya. Ya. Iaitu hendaklah orang-orang yang hadir menyaksikan daripada kamu menyampaikan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah based on this hadis dihimpunkan 40 hadis ini untuk disampaikan. Menulis penulisan dan makbulnya. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah penulisannya sampai sekarang, sampai pada kita di setiap rumah-rumah. Ya, masya-Allah. Baik. Sekarang kita kembali kepada tentang kebolehan hadis dhaif. Para ulama buat satu kaedah yang sangat strict untuk beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Apa syarat dia? Dan kalau kita tengok syarat ni pasti tak mampu dilakukan. Ya. Jangankan orang awam, ustaz-ustaz yang menyampaikan tu pun tak mampu. Sebab apa? Dia akan jadi mampu bila dia faham kaedah ni. Baik, yang pertama kata para ulama. Yang ni dalam ilmu mustalah dijelaskan. Ya, syarat nak beramal dengan hadis dhaif ni. Ni hadis dhaif apa ni? Ringan, bukan yang berat. Nak tahu hadis yang kita sampaikan tu ringan atau berat dari segi dhaifan pun satu dah bab. Ya, semua orang tak mampu kebanyakannya. Kecuali dia sebelum dia sampaikan hadis tu dia buat homework. Dia refer pada ulama yang mentakhrij hadis tu. Yang menyatukan hukum ni apa ni. Jadi dia taklid pada ulama tu okey, ada sandaran. Tapi kalau mudah-mudah je bercakap, tak sebut status, kau siap. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Orang takut. Tapi selamba berani je dia. Bermudah-mudah aja, sebar sana sebar sini. Ya. Masya-Allah. Yang pertama ni, disiplin, tulis. Dalam beramal dengan hadis dhaif. Dia hanya khusus untuk fadail amal atau targhib wa tarhib. Tidak boleh untuk selainnya seperti dalam jurusan akidah atau ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan wajib yang 5 tu, hukum 5 tu. Ya. Jadi syarat pertama ni susah tak? Susah. Ya, penceramah senang nak tahu ni. Ya, hadis ni memang khas dia untuk fadail amal. Tapi banyak hadis yang disampaikan kadang-kadang berkaitan apa? Berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan hukum. Tu kan satu dah. Out, tak boleh dia. Tak mampu. Nombor satu. Ni ustaz. Belum orang awam. Bila dia baca hadis tu mana dia tahu? Ya. Yang pertama, syarat dia. Hadis dhaif tu hendaklah khusus untuk fadail amal dan targhib wa tarhib. Bagi motivasi. Ada satu kitab. At-Targhib wa Tarhib. Yang disusun oleh banyak jilid tu. Al-Munziri. Imam Al-Munziri rahimahullah. Bagus kitabnya, beli kitab tu. Dan diterjemah pun, cantik. Terjemahannya elok, cantik. Dia warna hijau, jilid. Tapi dah lama dah terjemahan tu, tak pasti ada lagi kitab. Kemudian yang ditahqiq, dia ditakhrij oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ni dia antara jasa besarnya. Banyaknya kitab, masya-Allah. Ya. Itu yang pertama, saya ringkas. Yang kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif. Dia tahu hadis itu tak ringan kedhaifannya, bukan berat. Ya. Jadi apatah lagi hadis dhaif palsu la aslalahu lagi tak boleh, hadis bungkar. Yang ni syarat kedua sedang tak? Sulit juga. Kalau tak mengaji ilmu hadis. Kalau dia tak cek dulu sebelum dia nak sampaikan hadis tu, dia tak semak dulu. Ya, darjat hadis tu sahih atau tidak. Dhaif macam mana? Sebab apa dia dhaif? Ringan tu pasal apa? Berat tu pasal apa? Jadi bukan senang ni. Mudah-mudah aja. Hadis dhaif, apa salahnya dalam fadail amal? Salah. Sebab tidak mengikut disiplin. Kalau kamu belajar tentang mustalah hadis dan disiplinnya, pasti kamu akan cari hadis sahih saja. Sebab hadis sahih saja cukup. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Sunan yang lain tu yang telah ditakhrij hadis-hadisnya oleh para ulama, it's available. Ada dia, cari. Ya. Syarat yang ketiga. Ni syarat tiga dia lagi berat. Bila kita sampaikan hadis tu, hadis dhaif tu, kita tahu dia dhaif, kita sampai, hendaklah yang menyampaikan tu tak meyakini dia adalah hadis Nabi SAW. Tapi kebanyakan orang tak kan. Dia langsung sadar ni Nabi SAW bersabda secara jazam. Ya, padahal hendaklah bila dia sampaikan tu dia tak boleh yakini. Sebab apa? Hadis dhaif tu dia 50-50. Bahkan lebih rendah lagi dalam kes-kes tertentu. Hendaklah dia maknanya teliti dan berhati-hati adab itu. Sebab
Dia berharap, ya tidak itu. Tidak meyakini. Ya, dia tidak boleh yakin yang itu purely 100% sabda Nabi SAW. Boleh faham? Tu. Sebab barangkali para ulama bila menjatuhkan hukum hadis itu dhaif ringan, ya, dengan kemampuannya, tapi barangkali ada lagi hadis pendukung pada hadis itu barangkali tak ditemui. Ada lagi dalam makhtutat dan sebagainya. Sebab itu di sini ni kita berdasarkan hujah yang ada, bukti yang ada. Jadi para ulama tu terlepas daripada hasil ijtihad dia, betul kan? Jadi tak, bila dia sampai hadis dhaif mesti dia berkeras untuk kita beramal dengannya, betul kan? Sungguh-sungguh dia kata tu. Yang hadis sahih, tak kata hadis sahih, dhaif tapi boleh amal dia kata. Ya. Tu heran kita ni. Bila ada yang pasti dengan yang 50-50, kenapa pilih yang 50-50? Yang itu disebarkan dalam masyarakat. Yang 100% pasti itu tak ada pula disampaikan. Sebab manusia ni selalu dia suka pada fadail. Buat ni dapat 70,000. Ya, pakai kayu ni dapat sekian-sekian. Padahal tidak ada. Ya, cukup dengan hadis sahih. Ya, masya-Allah. Baik. Syarat keempat. Hadis itu yang dhaif tu tadi, dhaif ringan tu, mesti telah ada hadis yang sahih dalam bab itu. Bukan dia berdiri sendiri, muncul dia based on that. Okay, no. Mesti dah ada dasar dia. Ya. Dasar dia tu contoh perintah untuk mendirikan solat. Dalam hadis sahih menjelaskan tentang keutamaan apa? Ya, solat malam umpamanya. Dah ada hadis sahih dia. Cukup. Ya. Dan hadis ini sebagai untuk bagi motivasi. Tapi itu pun kena lihat. Ya, kalau dia bertentangan dengan hadis sahih tu, kena tinggallah dia. Itu tadi. Ya, ada percanggahan. Baik, syarat yang kelima. Hadis dhaif tu tak boleh dimasyhurkan. Tu tak boleh dimasyhurkan. Akhirnya orang anggap dia hadis sahih. Yang sahih dia tinggalkan. Nampak? Jangan dimasyhurkan. Kalau kita nak terangkan, kita kena beritahu masyarakat, tuan-tuan, hadis ni adalah dhaif. Dhaifnya berat, dhaifnya ringan. Tapi sekadar untuk memaklumkan, supaya nanti kalau ada penceramah yang menyampaikan, tahu, oh itu hadis dhaif. Kita cari dulu hadis yang sahih. Yang sahih tu kena pegang dulu. Yang pasti. Ya. Masya-Allah. Macam sekarang lah. Kita ambil penerapan contoh yang pasti. Sekarang ni, masa yang pasti bila? Allah bagi kita. Sekarang betul kan? Yang kita pergi sibuk yang tak pasti ke depan tu buat apa? Masa yang belum kita berada lagi padanya. Sibuk. Ni sekarang yang pasti. Guna yang pasti. Ya. Ni yang sibuk. Nak beramal Dajjal sana sini. Siapa Dajjal, apa yang dia buat sekarang. Apa yang kau sibuk dengan perkara yang tak pasti tu? Yang ke depan. Biar lagi. Sibukkan yang sekarang pasti. Buat persiapan. Ya. Berkukuhkan akidah. Ya. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Bersungguh beramal. Jaga diri dari keluarga, itu yang patutnya. Ni pergi benda yang tak pasti, yang blur. Blur istilahnya. Ya. Itu orang yang tertipu. Dia rasa dia hebat, dia pandai, dia cerdas. Padahal, dia berdiri di atas kebodohan. Kasihan. Dia hendaklah segera kembali kepada keadaan diri kamu itu. Sebab tu para ulama kita pesan. Menuntut ilmu. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak datang manfaat. Masuk perkara ghaib. Ya. Macam orang boleh masuk alam ghaib pula. Boleh ramal itu, ramal ini. Ijtihad. Betul penuh syarat. Syarat tak ada lazuk. Sian. Ya. Tu. Para ulama dah pesan dah. Sebab tu dalam menuntut ilmu ni, dalam agama ni ada manhaj, ada kaedah. Bukan gunakan akal kita. Guna manhaj yang telah diajar oleh Nabi SAW. Baik, syarat yang kelima. Sudah. Ya, syarat yang keenam. Iaitu kewajipan orang yang menyampaikan hadis dhaif tadi tu, dia kena beri bayan, penjelasan kepada masyarakat. Kita dah sebut tadi. Contoh menuntut ilmu. Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Para ulama kata hadis dhaif. Padahal hadis-hadis lain ada. Lagi kuat daripada tu. Apa dia? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ini lagi power hadis ni. Ya, hadis sahih. Barang siapa yang berjalan untuk ilmu, seolah dia sedang berjalan menuju syurga. Bukan pergi ke China, pergi ke syurga terus. Banyak lagi. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Betul kan? Banyak lagi. Iza maratum bi riyadil jannah farda'u. Ya qalu wa ma hila kuzir. Nabi para sahabat tanya, apa dia majlis itu? Hila kuzir itu. Ya. Itu Nabi SAW jawab, hila kuzir zikr. Ya, majlis mengingati Allah. Dibicarakan ilmu halal haram, ingat pada Allah dan sebagainya. Banyaknya. Hadis sahih banyaknya kau pergi promote hadis itu buat apa? Nampak tak? Tu. Yang ketujuh, iaitu dalam membawakannya hadis dhaif tu, ni kaedah yang sulit juga untuk orang awam, apatah lagi ustaz yang tak belajar bidang ni.
Tak boleh dia mengucapkan hadis dhaif tu dalam lafaz jazam. Apa jazam? Pasti dia. Nabi SAW telah bersabda, contohnya. Begitu tu lafaz jazam, pasti. Maknanya bila dia lafaz begitu je, menunjukkan hadis tu hadis sahih. Kalau orang yang belajar ilmu hadis. Padahal dia tak, dia dhaif. Tu tak reti. Ya, kalau tak pandai mengaji. Itu pentingnya disiplin ni. Sebab tu kalau tak ada disiplin, akan timbullah perkara-perkara yang perkara apa? Kalau orang itu tidak berdisiplin dalam ilmu dan dia tak menguasai ilmu tu dan dia berbicara dalam ilmu tu, apa jadi? Dia akan tidak berdisiplin. Bukan, dia tidak akan disiplin tu memanglah akan timbullah keajaiban. Para ulama kata akan timbullah keajaiban daripada lisan dia yang mencengangkan. Ya. Sehingga ternampaklah kebodohan dirinya tanpa dia sedari. Contoh dia bahas contoh macam Pak Dajjal tu, nampaklah kebodohan dia. Ya. Yang tak pernah dibicarakan oleh orang lain, tiba-tiba dia datang bawa satu benda yang tak pernah dibicarakan. Tiba-tiba berdiri di atas asas yang tidak kukuh, ibarat sarang labah-labah, contoh. Ya. Maka akan timbullah keajaiban. Nak berbicara yang bukan bidang. Contoh begini, ajaib tak? Orang yang bahagian engineering, degree engineering, in civil engineering, dia berbicara tentang ilmu kedoktoran. Ajaib tak nanti perkataan dia? Ajaib. Begitu juga orang yang lulusan kedoktoran, dia berbicara tentang apa? Engineering juga. Tentang mechanical engineering. Ajaib lah nanti percakapan dia. Bukan bidang dia. Nampak tak? Jadi, dalam membawakan hadis-hadis dhaif tak boleh menggunakan lafaz jazam. Seperti kata telah bersabda Nabi SAW. Telah Nabi SAW memerintahkan, telah berbuat dan sebagainya. Tapi wajib menggunakan lafaz tamrid. Tamrid tu apa? Tak pasti. Ada istilah belajar ilmu mustalah hadis dia ada. Qala dengan lain. Ada riwayat-riwayat tu, istilah-istilah yang digunakan. Itulah yang dapat kita sampaikan secara ringkas. Sekadar ilmu yang ada sedikit itu untuk penjelasan kenyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi, jangan bermudah-mudah. Kalau dia berucap, dia masalahnya dia dhaif, something wrong lah dengan kau ni. Ini ajaib. Perkataan kau yang keluar tadi pun dah ajaib dah. Tapi sayang, orang seperti ni bila ditegur, dia melenting. Ni. Betapa banyak orang yang tidak beradab dengan Nabi SAW, khususnya para ustaz yang menyelisih caranya manhaj ahlul hadis. Jangan mudah-mudah saja datangkan hadis, kamu akan bertanggungjawab di negeri akhirat. Kena adab. Tengok Imam Nawawi rahimahullah, tengok betapa adabnya menjelaskan. Paparkan hadis, tapi disebut hadis itu adalah dhaif, walaupun banyak turuknya, banyak jalan-jalannya. Kalau puak-puak tu dia kata apa? Banyak jalan maka naiklah darjah hadis dhaif kepada hasan li ghairi. Hasan ada dua, li zatih dan li ghairi. Begitu sahih. Naiklah hasan dia. Hasan boleh beramal? Tak. Bukan senang begitu. Tengok ada perincian dia. Masya Allah. Faham? Jadi belajar ilmu mustalah hadis. Baik, seterusnya. Qala musannif rahimahullah, yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mendatangkan hadis yang kedua. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Ni. Nanti bang, ada siapa yang ada sepakat? Yang mana? Ada apa? Hadis tu yang Imam Nawawi sebut tu lah. Hadis dhaif tu yang dimasuk ke sini menunjuk pada hadis ni. Hadis dhaif yang sebut di sini. Tu yang hadis-hadis yang tentang apa? Hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan angka 40. Yang atas tadi tu. Bukan, yang sebelum ni. Kan yang kata man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha. Tu yang tu lah. Mulai daripada situ kan beberapa hadis dia datang sini. Itu yang Itu semua hadis dhaif. Kan di hujung tu dia kata Imam Nawawi rahimahullah kata apa? Nanti kejap. Dia kata banyak turuk tu. Walaupun dia banyak jalan-jalannya, tapi hadis tu dhaif, kasirun namanya dia. walaupun diriwayatkan. Tengok ni. Min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'ati. Nampak tu? Walaupun banyak turuk jalannya banyak. Ni cukup banyak tu. Kalau ikut secara by first impression banyak ni yang merawikannya tahap mutawatir ni. Tapi tengok dalam sanad tu. Tadi kan kita kata nak tahu hadis tu sahih atau dhaif, tengok mutasil sanad, rawi tu adil atau tidak, dhabit atau tidak dan macam-macam. Boleh faham ni? Nanti kita belajar dalam mustalah hadis. Kelas khusus. Jadi dapat gambaran. Mana hadis ni merujuk ke hadis ini tu dah. Mengaruh tu. Tapi hari yang datang ni yang Imam
Syafi'i tidak bergantung pada hadis tadi, hadis dhaif tu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah nampak, dia ulama hadis. Dia menjelaskan tu untuk dipaparkan kepada masyarakat dan bagi tahu hadis tu dhaif. Tapi walaupun Imam Nawawi kemudian rahimahullah menyebutkan ittifaq, tapi itu dikritik oleh ulama. Tak, ulama tak ittifaq dalam hadis dhaif beramal dalam hal fadail amal, sebab ada ulama tak bersetuju. Sebab apa? Telah dicukupkan dengan hadis sahih. Lagipun disiplin nak menyampaikan hadis dhaif ni ketat. Tadi kan ada 7 syarat para ulama sebut. Dikubur-kubur. Senang tak? Semua orang tak mampu nak sampai. Kecuali orang-orang sekelas seperti Imam Nawawi rahimahullah. Pakar hadis. Kalau setakat kita ni letih ni. Kecuali dia cross check dulu hadis ni. Check darjat dan sebagainya, dia datangkan kaul itu. Ulama kata hadis ni dhaif. Dhaif jiddan. Hadis sahih ada, alternatif dia yang ini. Faham? Jadi Imam Nawawi rahimahullah bergantung pada hadis tadi. Ya, 2 ni. Ya. Yang kedua apa dia? Nadarallahu ra'an sami'a maqalati. Ya. Fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Baik. Ya, hendak apa ni? Hadis ni mengatakan apa? Nadarallah. Semoga Allah Ta'ala akan mencemerlangkan, memperbaguskan wajah. Beri cahaya. Ya, kepada wajah seseorang yang mendengar. Yang mendengar hadis. Maqalati. Jadi hadis apa? Perkataan aku ni. Perkataan Nabi SAW. Ya. Fawa'aha, kemudian dia memeliharanya. Ya. Kemudian dia buat apa? Fa'addaha, lalu menyampaikan kama sami'ah, seperti apa yang dia dengar. Sebiji, dia tak ijaz, dia tak edit, dia tak act. Sebiji dia dengar begitu. Dan para ulama ya mengambilnya daripada para ulama ya sebelumnya sampai kepada para tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi SAW. Itu sanad muttasil. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Hafal ni 2 hadis ni. Jadi sahih. Ya. Hadis ni, hadis nadarallah ni adalah fikirkan sekarang dalam ittafaqu ala istihab al-amal bi. Baik. Ini adalah yang kedua. Mana yang kedua? Tengok mata kaki jap. Ini hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah an Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an. Baik, boleh faham? Jadi hadis ini memberikan motivasi kepada Imam Nawawi rahimahullah apa? Untuk menghimpunkan hadis 40. Sebab apa? Ni kita bila dengar hadis Nabi SAW ni, apa faedah kita dapat? Wajah kita akan bercahaya. Allah mencahayakan kita. Macam kita berwuduk, berdirikan solat, cahaya nanti di akhirat. Ni bercahaya. Tanda cinta kita pada Nabi SAW. Sebab tu kena adab ketika hadis dibaca, beri perhatian, dengar. Jangan bersembang, jangan bergurau. Buat catatan, faham? Dan yang terbaik kata apa ni? Fa'adaha kama sami'aha. Sampaikan dia. Dia hafal. Sebab tu Arba'in An-Nawawiyah ni dihafal oleh anak-anak kecil di sekolah pondok pesantren. Jadi kita pun dalam kuliah ni kita akan hafal. Ya, bagi yang dah hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal, kita akan hafal satu-satu. Jadi sebelum kita masuk hadis yang pertama, nanti kita nak suruh baca seorang. Rubaisah baca hadis pertama. Innamal a'malu binniyat an ya Amirul Mukminin Abu Hafs Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW. Sebut. Faham? Standby bagi assignment malam ni insya-Allah. Kemudian sambung ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, "Summa minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuluddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutab wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha." Ya, qasidiha. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, summa, kemudian ya daripada para ulama, minat ulama'i, daripada ya kumpulan para ulama, daripada menghimpunkan arba'in ini, ada di kalangan ulama tu pendahulu. Sebelum ni dia rujuk pada siapa ni? Para ulama sebelum tu. Ingat sebelum ni dah ada Imam Nawawi rahimahullah sebab apa? Ya, pada sebelum tu fa'awalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak, ya Muhammad bin Aslam dan seterusnya. Ramai bagi contoh. Jadi dia flashback balik. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata apa? Ya, ramai daripada kalangan para ulama yang mengumpulkan hadis ni dalam jumlah 40 dalam kitab-kitab mereka. Ada di antara mereka mengumpulnya dalam Fiqh Usuluddin. Dalam apa? Pokok-pokok agama, akidah.
Cari hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan akidah, letak situ. Siapa yang mengumpul ni? Ulama lah. Yang seperti kita sebut tadi. Siapa tadi yang kitab yang pagi tadi kita tunjuk tu dalam akidah? Al-Imam apa? Kurang, tak ingat. Ya. Baik. Kemudian ada ulama dan sebahagian daripada mereka, ada sebahagian daripada wabaqduhum fil furu' dalam cabang-cabang agama. Furu' agama. Wabaqduhum fil jihad, ada hadis-hadis 40 tu tentang jihad. Ya, ada dalam 40 dalam kezuhudan. Kisah zuhud macam apa hadis zuhud tu? Yang izhad fi dunia dan seterusnya. Dari mana Allah sebut hadis tu dalam ni? Ya. Izhad fi dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Tu arba'in masukkan tu. Kemudian ada dalam wabaqduhum fil adab. Ya, adab makan, adab minum, adab keluar rumah, adab tidur. Banyak, 40 masuk. Wabaqduhum fil khutbah Nabi SAW. Khutbatul wada. Ya, Nabi SAW buat khutbah, ceramah satu hari, sepanjang hari, daripada lepas subuh sampai lepas asar sebelum maghrib. Banyak kan? Tu. Panjang tentang fitnah-fitnah dan peristiwa akhir zaman. Wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Kesemua mereka para ulama tadi yang menyusun tadi 40 hadis tu dalam berbagai tema. Tapi ulama dulu, hadis-hadis mereka kebanyakannya metodologi manhaj yang mereka pakai apa? Iaitu berdasarkan maudhu'i, tematik lah. Jihad dia satu kan tematik dia maudhu'i. Sekarang ulama moden pun banyak guna kaedah maudhu'i, tafsir al-maudhu'i, ya hadis maudhu'i. Yang letak satu tajuk cari dari Quran, letak satu tajuk cari hadis. Rupanya ada hadis pendahulu ulama kita dulu, ulama salaf. Jadi tak ada yang baru para ulama datang kemudian buat. Cuma expand sistematikkan dia supaya mudah untuk kita cari dan rujuk. Jadi kesemua para ulama tadi tu memiliki maksud, maqasid, ya. Maqasid, tujuan. Dan ilmu syariah ada satu kan, maqasid syariah. Al-qasdu. Ni nanti hadis pertama, innamal a'malu binniyat, qasad. Solat, qasad, ta'yin, ta'arud dan sebagainya. Ya. Jadi mereka para ulama ni semuanya memiliki maksud yang baik. Soleh, maksud. Ya, semoga Allah meredai ya niat mereka itu. Niat mereka bagus, mereka dapat sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Semua salah sebut kaedah fiqh yang 5 tu. Al-umur bimaqasidiha. Ini kalau kita dah ada di peta otak ni, insya-Allah kita boleh tarik, letak di sini. Salah satu yang amal dunia tu salah satu kaedah. Tu ambil daripada hadis tu, yang pertama hadis arba'in tu. Sebab tu dia kata hadis yang pertama tu separuh daripada agama. Nanti akan datang penjelasannya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Ya, wa qad dan sesungguhnya ra'aitu aku melihat jam'a himpunan arba'in, yang aku melihat himpunan arba'in 40 hadis ni ahamma min hadza kulli. Ya, yang paling penting daripada semua ini yang para ulama dah kumpul ni, aku rasa ada satu yang lebih penting, yang missing. Missing link maksudnya apa? Yang tak dibuat oleh para ulama. Apa dia? Iaitu para ulama tadi kan fokus satu-satu. Tajuk jihad. Aku pula kata dia nak himpun semua sekali. Jadi dalam satu kitab. Jadi semuanya ada di situ. Apa dia ni? Kalau istilah sekarang, dia panggil apa? One stop center. Macam bahasa raya tu lah, nak bagi faham. Semua ada. Nak beli ikan, nak beli daging, nak beli telur, susu, garam, baju, slipper, barang elektrik, semua ada. Itu maksud dia. Dia nak faham tu. Ya, analogi dekat. Ahamma min hadza kulli. Wahya arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i zalik. Iaitu 40 hadis yang menghimpunkan. Mustamilatan ni menghimpunkan, yang merangkumi. Ala jami'i zalik. Kesemua. Ya, yang dihimpun perbincangan para ulama berbagai ni, maudhu'i tadi ni aku ambil mana yang bersesuaian, yang kena aku akan masuk dalam kitab aku ni. Maknanya apa? Varieties of hadis. Pelbagai hadis. Yang setiap hadis tu ada tajuk dia. Contoh nanti, hadis ni bahagian akidah. Hadis ni bahagian ibadah. Hadis ni bahagian akhlak. Hadis ni bahagian ekonomi, muamalah. Hadis ni bahagian apa? Bahagian berhubungan sama manusia. Hadis ni berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar apa dia? Nampak tak? Masya Allah. Hadis ni bahagian time management. Hadis ni how to manage our life in this dunia. In this dunia before we enter negeri akhirat. Masya Allah. Cerdas tak Imam Nawawi? Cerdas. Allah bagi dia ilham.
Ya. Yang orang tak pernah terfikir. Maknanya dia buat satu inovasi baru. Ini inovasi yang dibenarkan dalam mengumpulkan hadis-hadis yang pelbagai, ibarat macam ni. Scattered puzzle. Imam Nawawi rahimahullah come and put it together. Ambil daripada para ulama. Jadi Imam Nawawi rahimahullah sangat berhutang budi kepada para ulama pendahulunya. Sebab tu tengok Imam Nawawi rahimahullah sebut tu. Ya, wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Tu adab. Dia tak kata ni daripada saya. Tu sombong. Sebab tu kita adab bila kita menakalkan perkataan daripada sesiapa, kita kena sebut sumber dia. Kalau kita tak sebut, seolah kita yang buat. Ingat orang tak tahu. Orang lain luas pembacaan, dah jumpa dalam perkataan tu, dia pergi letak nama dia. Ni kata-kata hikmah ni. Padahal bukan dia. Tu jahat adab dalam ilmu. Ya, itu nama dia plagiat. Kopi. Ya, salah dalam dunia akademik, salah juga dalam disiplin ilmu Islam. Okey, ke mana tadi? Wa kullu hadithin minha qaidatun azimatun min qawaidid din wa qad wasafahu al ulama'u bi anna madar al islami alaihi au huwa nisful islam au thuluthuhu au nahwu dhalik. Jadi mana Allah indah tulisan Imam Nawawi ni, very short and simple, precise bahasa dia, senang faham. Ya. Jadi Imam Nawawi ke semua hadis-hadis ini, ya, mempunyai kaedah-kaedah. Hadis-hadis Imam Nawawi rahimahullah ni yang akan dipaparkan nanti 42 tu, setiap hadis tu memiliki kaedah daripada dia, faedah. Ya, kaedah-kaedah yang azimah, yang agung. Ya, yang besar. Min qawaidid din, daripada kaedah-kaedah agama. Contoh, innamal amal biyad, separuh. Ya, man amila amalan, separuh. Min husnil islami al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni, 1/4 daripada adab. 4 hadis berkaitan dengan adab, akhlak seseorang. Nanti kita akan temui. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ni sangat teliti ya. Very particular person lah, very good in term of dia punya observation, kajian, penelitian dan mengistimbatkan kesimpulan. Sungguh Imam Nawawi rahimahullah imam yang sangat kita sayangi. Besar jasanya, faedah kita dapat. Jadi kita tak payah letih payah lah. Sebab itu berguru ni, bertalaki ni, ya, telah membindikkan jalan para pelajar untuk membaca kitab, untuk rela. Betul kan? Untuk guru ni sebelum menyampaikan ilmu, dia baca kitab banyak. Puluhan, ratusan. Bila dia sampai kuliah 1 jam, 100 tadi dia kompres, dia summarize, dia cramkan, become 1 hour. Tu. Sebab tu kena ada adab. Sebab menghargai seorang guru yang berletih berpayah. Tu Imam Nawawi rahimahullah, tengok menghargai para guru sebelumnya. Baik, kemudian ya, waqad wasafahul ulama'u, ya, dan sesungguhnya, ya, para ulama telah menyifatkan bahawasanya bi anna madara, hadis-hadis tersebut merupakan paksi agama Islam. Pokok, paksi, principle, foundation. Daripada tu akan keluarlah cabang-cabang ni, kaedah-kaedah. Tu hadis-hadis Nabi SAW yang agung itu. Contoh, ya, kaedah, contoh hadis tadi yang kita sebut. Ya, hadis apa? Tentang pesan Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ada hujung, pegang bahu, bimbang kibai. Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amiru sabil. Itu kan kaedah, keluar dari situ. Kaedah apa? Ingatkan kita hidup di dunia ni, jadikan diri kamu itu seperti orang asing atau pengembara. Tempat ni bukan tempat tetap. Jadi dunia ni tempat untuk apa? Sementara, rumah sewa, bukan rumah tetap. Kita akan pergi rumah yang kekal, rumah asal kita, syurga. Itu maksud dia. Nanti kita akan masuk, masya-Allah. Ya, benar kataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Au huwa nisful Islam. Ya, ataupun hadis-hadis itu ada di antaranya adalah yang menjelaskan tentang separuh daripada Islam. Tadi, hadis apa? Rumah Islam, separuh Islam. Hadis pertama dengan hadis kelima. Cuba tengok hadis pertama, hadis kelima. Itu separuh-separuh jadi satu. Atau 1/3. Nanti akan datang penjelasan hadis apa yang 1/3. 2/3 lagi hadis apa? Au nahwu zalik, atau yang seumpama dengannya. Bagi contoh Imam Nawawi rahimahullah dah bagi. Sebab itu mukadimah dia penting. Dia bagi global overview of what, ya, intention which will be disseminate or deliver, to convey, ya, kepada pembacanya, reader yang baca ni. Penting. Sebab tu kalau kita baca buku, nak beli buku
Mula-mula kita baca depan dulu dan kita baca belakang. Jadi kita dapatlah. Ya, start from beginning page 1 until end, kita tahu dah gambaran dia. Nampak tak? Ini kan kaedah ni diajar di sekolah, betul kan? Dalam pelajaran bahasa Malaysia, apa dia? Summarization, buat summary, betul kan? Ada satu ilmu karangan, dia panggil ringkasan. Ini mukadimah dia ringkasan lah maksud dia. Ya. Allah Ta'ala yang ajar kita. Cuba tengok Al-Quran tu, the whole Quran. Ibu dia kat mana? Ibu Al-Quran seluruhnya. 114 surah. Surah tu Fatihah. Surah Al-Fatihah tu ibu dia kat mana lagi? Ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu dia kat situ. Nampak? Allah Ta'ala dah ajar pada kita. Ya, perincian-perinciannya Allah turun kat ayat lain. Dah tahu itu penjelasan para mufassir. Baik. Kemudian ke mana? Summa altazimu fi hazihi al-arba'in an takuna sahihah. Ni Imam Nawawi rahimahullah terangkan metodologi dia pula. Manhaj dia tulis kitab ni. Hadis yang dihimpun ni apa kaedah dia pakai? Ya, kemudian aku beriltizam, aku berkomitmen. Fi hazihi dalam kitab al-arba'in ni an takuna sahihah. Aku hanya masukkan hadis yang sahih je. Walaupun di situ ada kritik ulama. Ulama kritik ada 2 hadis dhaif. Nanti kita akan lihat. Ya, kalau tak silap Imam Ibnu Rajab rahimahullah kata ada berapa? 6. Nanti kita akan lihat. Ya, kemudian seterusnya dan kebanyakannya ya. Siapa tu? Sebahagiannya daripada saya Bukhari dan Muslim. Hilang kat situ pula. Hilang teks. Baik, hilang teks kat sini. Jadi Imam Nawawi rahimahullah sambung antakuna sahihah wa mu'zamuha ya wa mu'zamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim rahimahumallahu taala. Baik. Jadi Imam Nawawi rahimahullah sebut sini ya, dan kebanyakan yang terdapat dalam hadis-hadis yang Imam Nawawi rahimahullah ambil ni majoriti daripada sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kita dah check dah. Daripada 42 tu kita buat summary dalam bentuk table. Nanti yang ni kita akan upload dalam Facebook, insya-Allah. Ya, ni buat summary. Tu buat table senang. 42 hadis, perawinya siapa, kunyahnya siapa, topik berbahasanya apa, riwayat siapa. Alhamdulillah, ya dapat simplify. Ya, contohnya banyak sini kita tengok riwayat Bukhari Muslim. Ya, majority. Ya, kemudian Bukhari saja, Muslim saja. Ya, sedikit saja yang tapi ada satu yang unik yang keluar daripada Sunan Sita. Daripada Sunan lain lah, seperti Sunan ya Ad-Darqutni. Daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian daripada satu kitab Al-Hujjah, hadis 41. Nanti ada penjelasan ya hadis. Ya, yang lain tu semuanya adalah dalam kitab-kitab hadis yang sangat terkenal. Ya. Jadi majoriti daripada kita sahih Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan jumpa kaedah periwayatan. Ya, contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan terangkan sedikit darjah kekuatan hadis tu ikut kategori. Kalau 2 ni, ini level nombor 1. Ya, kemudian kalau Bukhari saja, level nombor 2. Kalau Muslim saja, level nombor 3. Kemudian ya, atas syarat sekian. Ini at least ada sikit gambaran tentang ilmu mustalah hadis. Sikit-sikit. Ya, untuk mendekatkan diri kita dengan ilmu hadis. Baik, seterusnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa azkuruha mahzufatal asanid liyashula hifzuha wa ya'umma al-intifa'u biha insyaallah ta'ala. Jadi ini manhaj, metodologi yang dipakai oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam menyusun 40 hadis ni. Tadi yang pertama lah, iaitu pertama iltizam. Dengan apa? Komitmen dengan memasukkan hanya hadis-hadis yang sahih. Jelas tak? Wadih? Baik, asantum. Yang kedua metodologi dia kata apa? Aku wa azkuruha, aku menyebutkannya mahzufatan. Mahzuf apa? Sekarang mahzuf. Hazaf. Buang. Hazaf undun, buang. Ya, hazaf. Ya, hazaf apa ni? Buang apa? Buang al-asanid, sanad-sanad. Jadi Imam Nawawi rahimahullah tak ambil daripada awal sanad daripada dirinya ataupun daripada Imam Bukhari. Itu kan ada 3, 4, 5 nanti. Sanad Bukhari yang paling pendek kepada Nabi SAW 3. Sulasiat Imam Bukhari.
Sehingga ulama himpun sulasiat Imam Bukhari ada sekitar 30 lebih hadis. Kemudian dia adakan majlis sama hadis untuk dapat sulasiat itu. Jadi sanad kita mendengar tu tersambung kepada Imam Bukhari, tersambung kepada Nabi SAW. Itu pelihara sampai sekarang. Banyak majlis-majlis yang sama hadis dibuat untuk mendapatkan sanad, iaitu sulasiat Al-Imam Bukhari. Maknanya sanad Ali. 3 orang je rantaian dia daripada pengumpul hadis. Pengumpul hadis kan tu yang level Sunan Sitah tu, pengumpul hadis tu. Ya. Kalau sahabat memanglah Ali terus. Nombor 1 terus Nabi SAW saja. Bawah tu second Ali, third Ali, tabi'in, fourth Ali. Tapi Imam Nawawi rahimahullah 3. Dia lompat tu. Maknanya ada di antara perawi tu yang berusia tua. Dia potong satu sanad atau 2 sanad, panjang umur sampai 150 ada. Ya berapa tu? 2. Boleh dia potong sanad hadis. Jadi tu yang Ali 3. Itu ada penjelasan dalam ilmu tentang sanad. Understand or not? Ngantuk bawah letih. Baik, kita habis kali. Masih lebih sikit. Ni Masya Allah, ya dia hurai satu buku. Ya. Kemudian jadi Imam Nawawi rahimahullah buang sanad. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis nanti kan, terus saja kepada siapa? An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau ikut disiplin sanad, dia akan datang daripada, kalau hadis riwayat Bukhari, daripada Bukhari dulu. Bukhari kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, An Nafi, An Ibnu Umar, terus. Ya. Imam Malik kepada Nafi dan sebagainya. Itu sanad-sanad emas nanti akan ada. Dalam kita sama itu yang Malaysia kebetulan ada tanah tu. Betul. Betul. Yang itu betul sanad terpanjang. Dalam Syama'il Muhammadiyah tu kita baca daripada awal kan sampai kepada Nabi SAW. Itu sanad yang panjang. Di situlah nanti ulama cek tu. Mana ni sahih ke tak dia ni? Rawi ni boleh pakai ke tak ni? Adil tak? Dobit tak? Situ. Daripada Imam pengimpun hadis. Baik. Untuk sebab apa Imam Nawawi rahimahullah buang sanad-sanad tu? Ya. Ni alasan dia, liyashula hifzuha, untuk memudahkan orang yang membaca ni hafal. Tu nak hafal sanad ni satu bab pula, bukan semua orang boleh. Zaman kita orang Melayu ni lagi letih kan nak hafal sanad. Orang Arab memanglah dia bahasa dia. Dia dah biasa dah. Dia pun memang upbringing dia pun dalam sanad tu, keturunan dia hafal semua. Betul kan? Kebanyakan lah. Jadi ilmu, tengok Nabi SAW sanad silsilah keturunannya terjaga, betul kan? Sampai Nabi Adam. Cuma bila sampai ke Adnan tu, maka atasnya dibersisihkan. Bukan Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW sampai kepada, bukan sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Adnan tu. Di situ kalau tak silap, naik atas lagi pada apa, sampai Nabi Adam itu ada perceraian. Ya, namun sahnya sampai situ. Baik. Ya, kita orang Melayu, Ali, Idrus bin Ali bin Sarih mati dah, tak tahu dah apa ke depan. Tu sanad silsilah. Silsilah tu sama lah ke sanad. Cuma silsilah dalam nasab. Ya, sanad dalam ilmu hadis, dalam ilmu lain kita. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala. Ya. Dan memperolehi manfaat dari hadis-hadis tersebut. Tujuan utama hadis ni bukan setakat hafal, tapi yang penting apa? Untuk ambil manfaat daripada maksud hadis. Sebab nak hafal sanad nanti, ya bukan semua orang dapat manfaat. Orang awam tak perlu hafal sanad ni. Ya, kecuali ahli ilmu, yang menuntut ilmu. Tu pelajar-pelajar di pondok-pondok tu, dia kena lah hafal. Sebab dia tolong ilmu. Kita orang tua-tua ni hafal tu apa faedah kan? Ya, tambah pula kita orang Melayu. Datang musibah lagi ada. Lepas tu keserik tak dah tahu dah Ustaz tu. So suruh pergi hafal sanad panjang-panjang begitu. Apa kefaedahnya? Kalau bahasa kasarnya apa? Apa kejadahnya aku dah hafal lah tu. Aku nak tahu maksud dia. Tengok ni. Bijaksana dah Imam Nawawi rahimahullah. Dia tahu kadar kitab dia tu dia nak tuju pada siapa. Supaya semua orang boleh ambil mana. Adapun yang nak hafal sanad-sanad ni, dia pergi kepada kitab induk dia. Ni primary, secondary. Cabang. Induk dia ke mana? Pergi tengok sumber dia. Sunan Sitah tu. Sehingga ada ulama-ulama mereka hafal Sunan Sitah. Menakjubkan sampai sekarang ada ulama yang hafal seluruh Sunan Sitah. Bukan Sunan Sitah saja, Sunan Tis'ah boleh hafal. Jadi nak menunjukkan betapa tak mustahil. Kalau dulu kita kata betul ke orang dulu orang boleh hafal Sunan apa Musnad Imam Ahmad yang ada 40,000 tu, betul ke? Ya ke? Yang zaman sekarang ada. Tengok tu budak kecil dia pertandingan hafal hadis yang dalam YouTube tu, apa nama dia? Jihad Al-Maliki. Hafizahullah, kecil kan? Ya Syekh apa namanya? Allah.
Syekh tu menakjubkan. Background dia bukannya agama. Dalam urusan dunia, tapi boleh jadi syekh. Ulama hadis, hafal, Masya Allah, menakjubkan. Allah beri keistimewaan. Ya. Menuntut ilmu tu bahagian, tak silap bahagian apa, bahagian keduniaan lah, engineering ke apa, ke farmasi je. Tapi jadi syekhul hadis, hafal, menakjubkan. Cek tu pertandingan tu. Jihad Al-Maliki yang kecil, yang buta, hafal, betul kan? Dia sambung sikit, Man apa ni, perawi ni siapa? Sambung, Ikmal, sempurnakah hadis ni? Dia sambung semacam je. Menakjubkan, sebab sistemnya menghafal hadis. Masya Allah. Ya. Jadi kita di Nusantara ni patut memperbanyakkan, meramaikan ya pelajar-pelajar yang menghafal hadis. Sebab ilmu hadis ni ya yang jarang diberi perhatian. Alhamdulillah sekarang ramai sekali. Ya para pelajar, para ustaz ya sampai ke tahap kedoktoran ambil bidang hadis. Enak, seronok kalau mendengar mereka mengajar sebab mereka mengikuti disiplin hadis. Nikmatlah, nikmat. Daripada cakap merapu tak tentu hala. Tu ramai juga, tu tinggal tu. Tu khusus para kandung ni. Baik. Ya. Untuk diambil manfaat daripada hadis tersebut biha insya-Allah dengan izin Allah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, summa utbi'uha bi babin fi dhabti hafiyil faziha. Kemudian ya utbi'uha, aku susuli, aku ikuti dengan bab-bab ya bagi menjelaskan ya lafaz-lafaz hadis yang terbunyi, yang suka, yang sulit. Sebab tu nanti ada Imam Nawawi rahimahullah setengah-setengah tu dia komen, dia bagi komentar sikit. Tapi kitab asal Arba'in An-Nawawiyah ni dia tak ada tajuk. Dia ada hadis saja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tu makhtutat dia. Tapi datang ulama kemudian letak tajuk. Contoh hadis pertama ya. Maratib ad-din dia kali kedua. Tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Hadis pertama al-a'mal bin niyat, letak tajuk. Tapi asal tak ada tajuk. Tapi Imam rahimahullah ni di setengah tempat Imam rahimahullah akan buat sedikit uraian, apa penjelasan terhadap sanad dan semuanya. Baik, kemudian ya. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhihi al-ahadith. Ya. Dan sewajarnya wa yanbaghi, berharap ni. Dan sewajarnya bagi semua yang menyintai, yang mengharapkan. Ya. Yang mengharapkan apa? Ya. Kerana apa ni, mengharapkan likulli raghibin fil akhirah. Ya, yang mengharapkan ya sesuatu yang manfaat daripada ni, apa yang dihimpunkan ni. Kenalilah hadis-hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Tu. Kerana setiap perkara yang penting, ya, kenalilah hadis-hadis ini yang merangkumi ya pelbagai jurusan bidang, betul kan? 40 hadis banyak, pelbagai jurusan nanti akan disentuh. 5, kerana istamalat, kerana ia meliputi alaihi setiap perkara minal muhimmat. Setiap perkara-perkara yang penting tercover oleh hadis-hadis yang aku paparkan dalam arba'in ini. Wahtawat alaihi minat tambihi ala jami'it ta'at, dan merangkumi atasnya hadis-hadis ini ya daripada peringatan. Peringatan berkenaan apa? Peringatan tambih, peringatan ya berkenaan keseluruhan. Jami'i at-ta'at, tentang suruhan-suruhan ketaatan, merangkumi hal-hal berkaitan dengan ketaatan atau suruhan daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi lisan Nabi SAW. Faham? Rumah Mengelamun ni. Extra time. Waktu ceketeraat. Sikit lagi nanti. Wa dhalika zahirun liman tadabbara. Ya, dan yang demikian hal itu, wa dhalika, demikianlah. Ya, secara apa ni, jelas, zahir. Ya. Dengan jelas bagi setiap mereka, liman, untuk sesiapa yang mentadaburinya, yang memerhatikannya. Bila kita baca hadis, dia perhati, dia ambil faedah, buat catatan. Ya, nanti kita akan buat penjelasan hadis itu berdasarkan fawaid, faedah-faedah. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa, nombor 5 secara ringkas. Kita tidak huraikan secara terperinci. Kalau terperinci satu hadis saja barangkali berhari-hari. Cukup kita ambil faedah-faedah secara ringkas. Adapun perinciannya boleh rujuk di pelbagai kitab. Ya, cuma kita bagi poin-poin saja dengan sedikit ulasan. Kalau tidak, masanya panjang. Ya. Cukup sebagai pengenalan untuk kita berinteraksi. Sebab tu kita arba'in ini dibuka berkali-kali. Ya. Lagi kita buka, lagi kita baca, ada faedah baru berlaku. Ya, makin bertambah. Ilmu itu dia tak jumut, tak statik, dia sentiasa Allah akan bagi ya faedah-faedah baru bagi kita, bagi orang yang menginginkannya. Baik. Kemudian qala musannif, yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullah, akhirul kalam, ya penutup dia, wa 'alallahil karimi i'timadi.
wa ilaihi tafwidhi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiqu wal ismah. Ya, Imam Nawawi rahimahullah tutup yang mukadimah ini dengan, dan hanya kepada Allah lah Al-Karim yang Maha Mulia, i'timadi, aku berpegang. Ya, berpegang. Ya, mana apa? Bergantung kepada Allah. Dan kepadanya wa ilaihi, kepadanya lah ya tafwidhi, aku berserah. Ya, wastinadi, dan aku berharap. Walahul hamdan, baginya segala puji. Wan ni'matu, ya, segala puji dan segala nikmat. Allah memberi nikmat. Ya, maka kepada Allah lah kita wajib memuji. Wa bihi taufiq, dan dengannya lah ya segala taufik dan pemeliharaannya. Ini menandakan apa? Tanda syukurnya Imam An-Nawawi rahimahullah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya apa? Nikmat ilmu. Ya, melebihi segala-galanya, dan ilmunya bermanfaat, yang tafa'u bih ila akhiril hayah, ila ya sekarang sampai al-an, sampai zaman kita, masya-Allah. Baik, selesailah sudah mukadimah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengandungi mutiara-mutiara pesanan-pesanan yang sangat indah, yang sangat agung bagi kita para penuntut ilmu. Ya, dengan itu kita akan sungguh-sungguh untuk bersabar, ya, memberikan perhatian, mendengarkan ya kalam Nabi SAW yang merupakan wasiat Nabi SAW kepada kita, dan kita mendapat seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah puncaknya, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Allah akan memperindahkan, memperbaguskan, menceriakan, mencahayakan wajah kita, wajah ketakwaan, wajah kesalihan. Wallahu a'lam. Insyaallah malam ini kita akan mula memasuki al-hadithul awwal, iaitu hadis al-a'malu binniyat. Segala kebaikan semuanya adalah limpah kurnia daripada Allah, dan kita bersyukur kepada Allah ya sebanyak-banyaknya nikmat kurniaan Allah yang tak terhitung banyaknya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan tentu ada kesilapan, ada kesalahan yang namapun manusia al-insan nasiab, meluput, silap. Semoga Allah memperbaiki kita dan meletakkan kita di atas ya kebaikan. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti di negeri akhirat bersama pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Arba'in ya, dan juga bersama dapat kita semuanya berkumpul, berhimpun, yaitu bersama dengan Nabi SAW ya di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.